Salam sejahtera kepada para pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kuet Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PDPC yang disediakan ini sebenarnya adalah berkenaan dengan ulang kaji bagi bab 7. Okey, dan ulang kaji ini adalah dibuat melalui penggunaan peta minda. Jadi sekarang marilah kita tengok bab 7 iaitu ekonomi antarabangsa. Untuk maklumat pelajar, bab ini sebenarnya mempunyai 3 subtopik yang utama. Bagi subtopik yang pertama itu adalah berkenaan dengan 7.1 iaitu perdagangan antarabangsa PAB, diikuti dengan 7.2 iaitu imbangan pembayaran dan kemudian 7.3 kadar pertukaran asing. Okey. Jadi sekarang marilah kita tengok berkaitan dengan subtopik yang utama dulu iaitu 7.1 perdagangan antarabangsa. Okey, untuk subtopik tersebut sebenarnya dia pecah kepada 4 subtopik kecil lagi lah. Jadi sekarang kita akan fokus subtopik kecil yang pertama itu iaitu di bahagian A yang berkenaan dengan konsep PAB iaitu perdagangan antarabangsa. Okey, yang pertama pelajar kena tahu tarifan dia. Tarifan dekat sini adalah merujuk kepada definisi ataupun maksudnya. Jadi perdagangan antarabangsa ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada pertukaran barang dan perkhidmatan antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Jadi pelajar kena pastikan dekat sini sekurang-kurangnya dia mesti melibatkan 2 buah negara. Barulah perdagangan antarabangsa dapat dijalankan. Okey, kita sambung dengan yang seterusnya iaitu berkenaan dengan sebab PAB. Bermaksud kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa ini. Okey, jadi dekat sini ada 4 sebab lah yang memang kita perlu fokus punya. Bagi sebab yang pertama itu adalah perbezaan anugerah faktor. Untuk maklumat pelajar, anugerah faktor dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk kepada faktor-faktor pengeluaran iaitu sumber ekonomi yang terdiri daripada tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Okey, itu adalah antara faktor pengeluaran dia. Okey, disebabkan wujudnya perbezaan bagi faktor pengeluaran sesebuah negara dengan negara yang lain, maka wujudnya perdagangan antarabangsa. Okey, contoh. Okey, kalau katakan jenis faktor pengeluaran yang Miss nak tekankan dekat sini adalah berkenaan dengan tanah. Okey, katakan jenis tanah yang wujud di negara kita adalah sesuai untuk menghasilkan minyak kelapa sawit. Dengan demikian, kita sebenarnya dapat mengeksport minyak kelapa sawit itu kepada negara di mana negara berkaitan tidak mampu keluarkan barang tersebut. Ini adalah berkenaan dengan perbezaan antara faktor ataupun sumber ekonomi. Okey, jadi dekat sini misalnya bagi satu contoh saja, kalau katakan pelajar nak kait dengan faktor pengeluaran yang lain, misalnya buruh, modal, usahawan pun boleh juga. Okey, jadi sekarang kita sambung yang kedua, perbezaan teknologi. Okey, seperti yang diketahui bahawa kalau negara maju, biasanya teknologi dia adalah lebih canggih berbanding dengan negara yang sedang membangun. Biasanya, negara maju ini dapat menghasilkan sesuatu barang di mana negara yang sedang membangun ataupun kurang maju ini yang tidak dapat mengeluarkannya. Disebabkan wujudnya perbezaan teknologi, maka menyebabkan perdagangan antarabangsa juga diwujudkan. Misalnya, Amerika Syarikat dapat menghasilkan kapal terbang Boeing. Jadi, Malaysia yang tidak dapat menghasilkan keluaran tersebut menyebabkan negara kita sebenarnya perlu dapatkan barang tersebut daripada Amerika Syarikat. Jadi, itu adalah salah satu sebab yang berkenaan dengan perbezaan teknologi. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan perbezaan kemahiran buruh. Okey, untuk maklumat pelajar,
Kemahiran buruh ini sebenarnya dia adalah disebabkan oleh pendidikan yang ditawarkan di sesebuah negara. Dia memang ada kaitan lah. Misalnya, kemahiran buruh di negara Jepun yang lebih mahir dalam pengeluaran barang-barang elektrik ataupun komponen elektrik dan elektronik menyebabkan negara tersebut adalah lebih banyak keluarkan barang yang berkaitan. Okey, itu juga sebenarnya berkenaan dengan perbezaan kemahiran buruh. Okey, sambung dengan sebab yang seterusnya iaitu perbezaan iklim. Jadi kita tahu bahawa iklim di Malaysia adalah khatulistiwa kan. Okey, jadi menyebabkan buah-buahan yang negara kita dapat hasilkan, misalnya seperti durian, manggis, petik dan sebagainya, berbanding dengan negara di mana iklim dia adalah jenis Mediterranean punya, menyebabkan keluaran negara mereka adalah menghasilkan buah-buahan seperti apple, orange. Itulah maksudnya perbezaan iklim. Okey, jadi itu adalah antara sebab-sebab lah yang wujudnya perdagangan antara bangsa. Okey, yang seterusnya kita akan sambung berkaitan dengan faedah PAB. Jadi faedah dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk kepada manfaat yang diperoleh daripada pelaksanaan perangan antara bangsa ini. Okey, yang pertama, dapat barang dari negara lain. Contoh kalau kita tengok dari segi buah-buahan. Okey, memang negara kita tidak dapat menghasilkan buah oren, buah apple kan. Tetapi disebabkan wujudnya perangan antara bangsa menyebabkan negara kita juga boleh menikmati barang tersebut walaupun negara kita tidak dapat menghasilkan barang berkaitan. Okey, kemudian diikuti dengan faedah yang kedua iaitu mempelbagaikan barang dan meluaskan pasaran. Okey, jadi dekat sini kita sebenarnya boleh tengok dari perspektif pengguna dan juga pengeluar ya. Okey, kalau katakan mempelbagaikan barang, kalau katakan dekat pasaran, wujud barang yang banyak itu sebenarnya dia akan menyebabkan pilihan pengguna sudah bertambah. Dengan reti kata lain, pengguna bebaslah memilih barang yang diingini. Okey, kemudian kalau katakan kita nak fokus dari aspek pengeluar pula, okey, kan yang ini meluaskan pasaran kan? Okey, apabila meluaskan pasaran, itu sebenarnya merujuk bahawa barang yang dapat dihasilkan bukan sahaja dipasarkan di negara ataupun di tempatan, juga dipasarkan di antara bangsa kan? Okey, disebabkan barang dia dapat dipasarkan di antara bangsa, bermaksud pengeluar tersebut dia mampu menghasilkan barang yang banyak. Okey, apabila seseorang pengeluar ataupun kita kata firma, dia boleh menghasilkan keluaran yang banyak itu, sebenarnya dia adalah menikmati ekonomi bidangan. Akibat pengeluaran dia adalah dijalankan secara besar-besaran. Okey, jadi sekarang kita sambung untuk faedah yang ketiga pula adalah berkaitan dengan kebaikan pengkhususan. Sekiranya pengkhususan dilaksanakan, bermaksud sesebuah negara dia akan memberi tumpuan yang sepenuhnya untuk menghasilkan barang berkaitan. Kalau katakan dia boleh fokus untuk menghasilkan barang tersebut, bermaksud nanti dia akan jadi lebih cekap. Dengan reti kata lain, keluaran yang dapat dihasilkan adalah semakin bertambah. Okey, jadi itu adalah kebaikan jikalau membuat pengkhususan. Okey, kita sambung dengan faedah yang keempat iaitu berkenaan dengan perpindahan teknologi. Okey, dan biasanya perpindahan teknologi ini adalah berlaku di antara negara yang maju dengan negara yang sedang membangun. Sebab kita tahu bahawa dari segi penggunaan teknologi bagi negara yang sedang membangun ini, teknologi yang digunakan itu adalah kurang maju kan? Jadi, jikalau wujudnya perangan antara bangsa, negara yang sedang membangun ini sebenarnya dia boleh import teknologi daripada negara yang maju ini. Contohnya, kalau katakan kita nak import barang modal itu kan merujuk kepada jentera mesin kan? Okey,
apabila negara yang sedang membangun ini mengimport teknologi ataupun kita kata barang modal yang canggih ini daripada negara maju, nanti dia sebenarnya dapat meningkatkan daya pengeluaran. Produktiviti juga meningkatkan. Dan akhirnya, keluaran negara yang sedang membangun itu juga dapat ditingkatkan. Okey, jadi itu adalah manfaatlah ataupun faedah, okey, yang boleh dinikmati akibat menjalankan perangan antarabangsa. Okey, jadi selesai untuk bahagian A yang berkenaan dengan konsep perangan antarabangsa. Yang seterusnya, kita akan sambung dengan bahagian B pula, iaitu teori faedah berbanding. Okey, yang pertama kita cuba tengok dari segi andaian dia dulu. Okey, sebelum Miss nak teruskan andaian, nak tekankan dekat sini, pelajar kena tahu apakah definisi ataupun takrifan bagi teori faedah berbanding ini. Jadi ingat definisinya, keupayaan sesebuah negara dapat menghasilkan sesuatu barang di mana, iaitu kata kuncinya ya, kos lepasnya adalah lebih rendah. Ingatlah, saya ulang sekali lagi, kos lepasnya adalah lebih rendah berbanding dengan negara lain. Okey, jadi itu adalah definisi dia. Dan sekarang perlulah kita tengok dari segi andaian. Okey, kita cuba tengok andaian yang pertama. Hanya 2 buah negara sahaja yang terlibat, diikuti dengan andaian yang kedua, hanya 2 jenis barang yang dihasilkan sahaja. Diikuti dengan andaian yang ketiga, iaitu mencapai tingkat guna tenaga penuh. Andaian yang keempat, tiada sekatan dan kos. Okey, untuk maklumat pelajar, okey, Miss nak anda tambah satu andaian lagi. Andaian itu sebenarnya agak penting ya, di mana kita kata sebenarnya hanya terdapat 2 input yang homogen sahaja. Okey, kalau Miss kata berkaitan dengan 2 input dekat sini sebenarnya boleh merujuk kepada faktor pengeluaran lah. Tanah, buruh, modal dan usahawan. Dan biasanya dari segi penggunaan input dekat sini, Miss akan fokus dari segi penggunaan buruh. Dan tadi Miss kata 2 input yang homogen kan? Homogen itu bermaksud sama. Dan pelajar kena ingat, yang sama itu sebenarnya adalah merujuk sama dari segi kecekapan. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan andaian dia. Seterusnya, kita cuba tengok. Okey, kita akan kaji dari aspek penentuan faedah berbanding. Untuk maklumat pelajar, yang penentuan faedah berbanding ini sebenarnya kita boleh kaji melalui beberapa aspek. Yang pertama itu adalah sebelum PAB, yang juga boleh dikenali sebagai semasa autarki. Okey, ingatlah semasa autarki. Okey, lepas tu aspek yang seterusnya iaitu selepas pengkhususan, diikuti dengan julat kadar pertukaran dan yang akhir itu adalah selepas PAB. Okey, untuk maklumat pelajar, berkaitan dengan julat kadar pertukaran ini, biasanya pelajar kena hitung julat kadar pertukaran tersebut. Dan ingat, kalau nak tentukan kadar pertukaran sama ada menguntungkan ataupun merugikan sesebuah negara itu, kadar pertukarannya sebenarnya adalah berdasarkan kos lepas yang juga dikenali sebagai harga relatif. Okey, jadi pelajar kena ingatlah macam mana kita nak cari julat kadar pertukaran tersebut. Dan setiap kali kena pastikan kadar pertukaran yang disediakan untuk selepas PAB ini adalah terletak di antara julat kadar pertukaran supaya dia akan menguntungkan kedua-dua buah negara. Okey? Berkenaan dengan penentuan faedah berbanding ini, sebenarnya kita akan kaji dari segi jadual. Okey, dekat sini ada 3 jadual yang pelajar perlu sediakannya, iaitu sebelum PAB, selepas pengkhususan dan selepas PAB. Tetapi selain daripada itu, ada satu jadual lagi yang pelajar kena kaitkan, di mana kita kaji pasal laba, iaitu keuntungan yang diperoleh bagi negara berkaitan. Okey, selain daripada kaji melalui jadual, kita sebenarnya juga boleh kaji melalui raja. Raja yang digunakan itu adalah kelok kemungkinan pengeluaran KKP. Dan pastikan KKP anda mesti
mesti beralih ke sebelah kanan punya. Sebab selepas PAB dijalankan, keluaran dia mestilah bertambah kan? Jadi kemungkinan pengeluaran itu akan beralih ke sebelah kanan. Jadi itu adalah berkenaan dengan penentuan faedah berbanding. Maka selesailah perbincangan untuk bahagian B, iaitu teori faedah berbanding. Sekarang kita sambung untuk C pula. C ini adalah apa? Definisi dan rumus KSP. KSP dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk kepada kadar syarat perdagangan. Kalau nak tanya pasal definisi dia sebenarnya merujukkan nisbah. Nisbah antara nilai ekspor dengan nilai import. Jadi itu adalah definisi bagi KSP. Kalau katakan nak kaji dari segi rumus dia, rumus KSP sama dengan nilai ekspor bahagi nilai import darab dengan 100 sahaja. Ingat ya, tak ada peratusan. Walaupun setiap kali Miss kata kadar kita kan kena darab dengan peratusan kan, darab dengan 100%. Tetapi hanya rumus ini saja yang dikecualikan. Ingat, KSP kita hanya darab dengan 100 sahaja. Lagi satu perkara yang Miss nak tekankan berkaitan dengan rumus KSP ini kan guna nilai ekspor bahagi nilai import kan. Nilai dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk harga darab dengan kuantiti. Saya ulang, harga darab dengan kuantiti. Kalau nilai ekspor, PX darab dengan QX. Bagi nilai import pula, PM darab dengan QM. Jadi itu berkenaan dengan KSP. Selain daripada kaji pasal definisi dengan rumus, ada satu lagi yang kita perlu fokus juga, iaitu implikasi terhadap imbangan dagangan. Kalau imbangan dagangan ini sebenarnya kita akan kaitkan dengan akaun barangan, di mana kita fokus barang nampak lah. Yang berkenaan dengan ekspor dan import bagi barang berkenaan. Jadi dekat sini, pelajar kena ingat, kan rumus tadi adalah nilai ekspor bahagi nilai import darab dengan 100 kan? Jadi imbangan dagangan yang kita kaji dekat sini juga sama. Kita akan bandingkan antara nilai ekspor dengan nilai import. Jikalau kita dapati bahawa nilai ekspor adalah melebihi nilai import itu, bermaksud imbangan dagangan dia adalah mencatat lebihan. Kalau lebihan itu bermaksud positif kan? Dan positif itu sebenarnya dia adalah merujuk kepada penerimaan adalah lebih daripada pembayaran. Sebab kan tadi Miss kata ekspor lebih import kan? Ekspor dekat sini merujuk kepada negara kita yang jual barang. Kalau kita jual barang, terima wang kan? Jadi ekspor itu sebenarnya dia merujuk kepada penerimaan. Bagi import pula, import itu sebenarnya merujuk pembayaran. Sebab kalau import, kita beli barang. Jadi apabila kita beli barang, kita perlu membuat pembayaran. Apabila kita dapati ekspor melebihi import, iaitu penerimaan lebih daripada pembayaran, maka kita akan dapati bahawa imbangan dagangan kita adalah mencatat lebihan. Kalau katakan keadaan yang sebaliknya berlaku, iaitu imbangan dagangan mencatat defisit, kalau defisit itu merujuk dapat nilai negatif kan? Bermaksud pembayaran adalah lebih daripada penerimaan. Dengan reti kata lain, import lebih daripada ekspor. Jadi itu berkaitan dengan kadar syarat perdagangan. Seterusnya kita akan sambung tentang D, iaitu dasar perlindungan. Kita cuba tengok berkaitan dengan dasar perlindungan. Yang pertama, pelajar kena tahu dari segi takrifan dia dulu, iaitu definisi dia. Definisi bagi dasar perlindungan sebenarnya merupakan dasar yang menyekat import ataupun kita kata kurangkan import. Dan dia bukan saja nak kurangkan import. Kalau boleh dia nak tingkatkan ekspor juga. Jadi pelajar kena ingat kalau dasar perlindungan ini kurangkan import, galakkan ekspor. Dan tujuan dia, sebenarnya motif yang utama itu dia nak melindungi industri tempatan.
Kalau tempatan itu bermaksud domestik lah dalam negara kita. Bermaksud industri-industri ataupun firma-firma yang wujud dalam negara kita. Okey, jadi itu adalah definisi bagi dasar perlindungan. Okey, kita cuba tengok yang seterusnya. Sebab amalkan dasar perlindungan. Kenapanya kita nak amalkan dasar perlindungan ini? Yang pertama, untuk melindungi industri strategik. Okey, nak ingatkan pelajar, kalau anda nampak perkataan yang berkaitan dengan industri strategik itu sebenarnya adalah merujuk industri yang penting. Kalau industri yang penting itu biasanya dia adalah merujuk industri yang berkenaan dengan makanan lah. Misalnya industri beras. Sebab kita dapati bahawa beras itu sebenarnya merupakan barang keperluan kita kan. Okey, memang rakyat Malaysia memang setiap hari pun akan makan nasi punya. Okey, jadi itulah sebab yang utama kita nak melindungi industri strategik. Dan lagi satu, kita sebenarnya nak pastikan apabila berlakunya peperangan ke ataupun malapetaka ke, kita kena pastikan bahawa bekalan beras itu adalah sentiasa mencukupi untuk rakyat negara kita. Itulah sebab kita sebenarnya nak kurangkan pergantungan terhadap negara lain. Jadi itu adalah berkaitan dengan industri strategik. Kita sambung dengan industri muda. Kalau sebut berkenaan dengan industri muda ini, bermaksud dia masih belum dibangunkan. Yang belum dibangunkan dekat sini sebenarnya adalah merujuk kepada harga keluaran dia biasanya adalah tinggi dan mungkin dari segi kualiti ataupun mutu barang itu pun kurang okey kalau berbanding dengan barang import. Lagi satu, disebabkan dia baru masuk ke dalam industri sahaja kan. Biasanya kos pengeluaran yang ditanggung adalah tinggi. Itulah sebab harga jualan dia adalah tinggi punya. Jadi dekat sini kenapa kita nak melindungi industri muda ini? Supaya kita boleh memberi peluang kepada industri-industri berkaitan untuk menguasai teknik pengeluaran ke ataupun menggunakan teknologi yang canggih ke untuk memperbaiki keluaran dia ke dari segi mutu dia, dan juga dari segi kos dia. Kalau katakan kos dia dapat dikurangkan, nanti harga jualan dia mestilah murah kan. Lepas itu barulah dia mampu bersaing dengan keluaran di pasaran antarabangsa. Itulah sebab kenapa kita perlunya melindungi industri muda ini. Seterusnya kita sambung baiki IP. IP dekat sini sebenarnya adalah merujuk imbangan pembayaran. Biasanya imbangan pembayaran dia adalah mencatat defisit. Kalau defisit itu merujuk pembayaran lebih daripada penerimaan, di mana import lebih daripada ekspor. Jadi dengan adanya dasar perlindungan ini, kita sebenarnya boleh kurangkan import. Dan akhirnya kita boleh tingkatkan ekspor. Di mana imbangan pembayaran nanti dia akan bertambah baik. Seterusnya adalah berkenaan dengan mencegah lampakan. Untuk maklumat pelajar, poin ini sebenarnya ada kaitan dengan diskriminasi harga. Di mana kita kata harga barang tersebut sebenarnya akan dijual pada harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Tujuan dia adalah untuk menguasai pasaran bagi negara tersebut. Nanti dia akan menyebabkan pasaran tempatan tidak mampu bersaing dengan keluaran negara tersebut. Itulah sebab kenapa kita kena adanya dasar perlindungan untuk kurangkan import. Sebab mungkin barang ini yang Miss tunjukkan dekat sini adalah merujuk kepada barang yang kita import ke negara kita. Kalau katakan harga barang itu sangat murah, mestilah pengguna akan pilih untuk menggunakan ataupun membeli barang tersebut kan. Nanti dia akan menjejaskan keluaran tempatan. Dan untuk maklumat pelajar, sebenarnya pencegahan lampakan ini sangat pentingnya untuk melindungi industri tempatan. Kita sambung yang terakhir itu adalah kurangkan pergantungan terhadap negara asing. Seperti apa yang Miss terangkan tadi, masa saya cerita pasal industri strategik,
Okey, kita sebenarnya kalau boleh kan, kita nak kurangkan pergantungan terhadap negara asing. Kalau boleh, kita bergantung kepada diri sendiri. Itulah sebab kenapa kita nak mempelbagaikan ekonomi. Okey, dan lagi satu perkara yang utama, apabila berlakunya peperangan ke ataupun malapetaka ke, kita akan dapati bahawa pekaran barang kita tidak akan terputus sebab kita hanya bergantung kepada sendiri. Okey, jadi itu adalah sebab kenapa perlu amalkan dasar perlindungan. Okey, yang seterusnya, jenis dan kesan. Okey, dia adalah fokus kepada dasar perlindungan inilah, dan kita juga akan kaji dari segi raja. Untuk maklumat pelajar, dasar perlindungan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah tarif dan yang kedua itu bukan tarif. Okey, kita fokus pasal tarif dulu. Apa itunya tarif? Ya, tarif itu sebenarnya adalah merujuk kepada cukai. Cukai yang dikenakan terhadap barang import. Saya ulang, tarif itu sebenarnya adalah cukai yang dikenakan terhadap barang import. Okey, jadi dekat sini kita ada spesifik punya. Kalau spesifik bermaksud dia adalah secara tetap lah. Ataupun kita boleh kata itu sebenarnya adalah cukai sekaligus. Okey, diikuti dengan tarif ad valorem. Kalau ad valorem itu biasanya kita akan kaji dari segi peratusan. Bermaksud dia ada kaitan dengan cukai perkara. Okey, selepas kita kaji pasal tarif ini, kita sebenarnya akan kaitkan dari segi lakaran raja. Di mana raja tersebut pada mulanya kita akan fokus sebelum PAB dijalankan. Okey, bermaksud kita hanya kaji pasaran domestik sahaja, ada kelok permintaan dan juga kelok penawaran kan. Okey, ingat itu domestik. Dan apabila perangan antarabangsa dijalankan, kita dapati bahawa penawaran sesuatu barang akan bertambah kan. Dengan demikian, kelok penawaran dia akan beralih ke sebelah kanan. Okey, tetapi itu memang selepas PAB, tetapi pada masa itu tarif belum dikenakan lagi. Okey, itulah sebab kita kata selepas PAB tanpa tarif. Dan kemudian sekarang barulah kerajaan kenakan cukai terhadap barang import. Wujudnya tarif kan? Dan apabila tarif dikenakan, penawaran akan berkurang. Maka kelok penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Dan pada masa itu yang kita kaji punya, itu adalah selepas PAB dengan tarif. Untuk maklumat pelajar, sebenarnya lepas itu kita akan kaji tentang kesan tarif. Dan kita akan buat perbandingan selepas PAB tanpa tarif dengan selepas PAB dengan tarif. Okey, dan fokus kita biasanya melibatkan harga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berkenaan dengan penggunaan domestik. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan keluaran domestik. Dan akhirnya yang keempat itu adalah import. Di mana import itu sebenarnya adalah merujuk lebihan permintaan yang berlaku di pasaran. Okey, selain daripada empat aspek tersebut, ada tambahan lagi dua di mana kita akan kaji tentang hasil kerajaan. Okey, dan pelajar kena ingat hasil kerajaan dekat sini merujuk kepada tarif per unit darab dengan kuantiti import. Saya ulang itu sebenarnya rumus dia. Hasil kerajaan sama dengan tarif per unit darab dengan kuantiti import. Dan yang terakhir itu kita akan kaji dari segi imbangan perangan. Apabila tarif dikenakan, import sudah berkurang kan? Kalau import berkurang itu, nanti dia akan menyebabkan imbangan perangan mencatat lebihan. Okey, sebab kalau import berkurang, import itu merujuk kita beli barang kan? Kita kena bayar. Bermaksud pembayaran yang dibuat sudah berkurang dah. Okey, apabila perkara tersebut berlaku, dia sebenarnya boleh menyebabkan imbangan perangan kita akan menjadi lebih baik. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan kesan tarif melalui raja. Sekarang kita sambung yang berkenaan dengan bukan tarif pula. Okey, yang bukan tarif punya, kita ada kuota. Ingat ya, kalau kuota ini sebenarnya dia adalah kurangan dari segi kuantiti ataupun bilangan dia.
Kalau embargo itu adalah halangan dagangan. Maksudnya kita akan sekat kemasukan barang itu secara sepenuhnya. Okey, kemudian diikuti dengan kawalan pertukaran asing. Bermaksud sekarang pengimport. Okey, pengimport ini nak import sesuatu barang, contoh daripada Singapura. Dia mesti guna Singapore dollar, betul tak? Okey, jadi sekarang macam mana dia boleh dapat Singapore dollar itu? Ya, dia kena tukar Singapore dollar dengan menggunakan ringgit Malaysia kan? Masa dia tukar itu adalah berkenaan dengan kawalan pertukaran asing. Mungkin kita kata sekarang Bank Pusat dia keluarkan arahan, okey, dia nak kawal dari segi pertukaran asing. Mungkin dia nak hadkan ataupun kurangkan penjualan mata wang asing itu kepada pengimport. Jadi, keadaan ini akan menyebabkan import akan turun. Okey, dan akhirnya memberi subsidi ekspor dan subsidi ini sebenarnya adalah diberikan oleh kerajaan. Okey, dan tujuan dia adalah untuk membantu pengeksport. Pengeksport itu bermaksud pengeluar tempatan yang mengeksport sesuatu barang ke negara lain. Dia sebenarnya merujuk kepada pengeluar lah. Okey, tetapi pengeluar dekat sini adalah merujuk kepada pengeluar yang mengeksport barang. Itulah sebab kita panggil pengeksport. Apabila kerajaan memberi subsidi kepada pengeksport, dia sebenarnya boleh mengurangkan kos pengeluaran. Kalau kos pengeluaran sudah jatuh, nanti harga ekspor mestilah jatuh juga kan? Harga ekspor yang lebih murah, dia akan menyebabkan kuantiti ekspor itu meningkat. Ya, dia akan dapat sambutan. Dengan reti kata lain, ekspor kita dapat ditingkatkan. Okey, itu adalah berkenaan dengan jenis dan kesannya bagi dasar perlindungan. Kita telah bincang melalui tarif dan juga bukan tarif. Okey, kita sambung dengan yang seterusnya, yang keempat itu, iaitu kesan negatif dasar perlindungan. Okey, berkenaan dengan kesan negatif dasar perlindungan ini, kalau pelajar tadi dengar, nampak dasar perlindungan ini macam bagus kan kalau kita amalkan. Tetapi sebenarnya kalau dalam tempoh jangka panjang, dia akan membawa kesan negatif. Kita cuba tengok kesan negatif yang pertama itu, ketidakcekapan dalam jangka panjang. Okey, kenapa kita kata berlakunya ketidakcekapan? Sebab kita sebenarnya terlalu melindungi industri tempatan. Kita asyik nak kurangkan import, kita nak jaga industri tempatan. Perkara ini sebenarnya kita boleh kata macam memanjakanlah industri tempatan tersebut. Dan akhirnya akan menyebabkan industri tempatan dari segi peruntukan sumber dia adalah kurang cekap. Iaitu berlakunya pembaziran. Itulah sebab dia akan berlaku ketidakcekapan dalam jangka panjang. Okey, kita sambung untuk poin yang kedua itu, meningkatkan kos barangan. Okey, kenapa kita boleh kaitkan dengan meningkatkan kos barangannya? Kan tadi kita kata, dasar perlindungan ini, kita sebenarnya nak kurangkan import kan? Dan kita kenakan tarif, kenakan cukai. Apabila tarif dikenakan, bermaksud nanti harga import akan jadi lebih mahal. Bagi pengguna yang tetap menggunakan barang import tersebut, dia sebenarnya tengah menggunakan barang yang mahal. Dan kita juga boleh kata bahawa kos hidup dia sebenarnya telah ditingkatkan. Kos hidup tinggi kan? Dan dia juga menyebabkan taraf hidup turun. Okey, bagi pengguna yang tidak mampu untuk membeli barang import yang begitu mahal ini, dia sebenarnya akan mengalihkan penggunaan barang yang lebih berkualiti ini, iaitu merujuk kepada barang import kepada barang yang dari segi kualitinya kurang kalau banding dengan barang import, iaitu merujuk kepada barang keluaran tempatan lah. Okey, yang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kos barangannya. Dan kita sambung dengan kesan yang terakhir, iaitu mengurangkan daya saing di peringkat antarabangsa. Okey, firma-firma yang dilindungi di bawah dasar perlindungan ini, sebenarnya dia memang akan harapkan dasar ini akan jalan seterus sahaja. Maksudnya dijalankan secara berterusan lah, supaya nanti firma-firma berkaitan dapat mengaut keuntungan yang besar. Okey,
Walaupun kita kata selepas kita dapat keuntungan ataupun apabila keuntungan diperoleh, kita sebenarnya boleh membuat inovasi ke, membuat penyelidikan dan pembangunan ke demi meningkatkan mutu ataupun keluaran barang. Betul tak? Tetapi untuk kes ini, sebab kita kata mengurangkan daya saing bermaksud walaupun firma berkaitan telah dapat keuntungan, tetapi dia tidak menjalankan sebarang pembaharuan. Maksudnya dia kekalkan yang sedemikian sahaja. Itulah sebab akhir nanti dia juga tidak dapat bersaing ataupun mengurangkan daya saing di peringkat antarabangsa. Okey, jadi itu adalah keseluruhan yang berkenaan dengan dasar perlindungan. Okey, maka selesailah perbincangan untuk subtopik yang pertama iaitu 7.1 perangan antarabangsa. Sekarang kita akan sambung dengan 7.2 iaitu imbangan pembayaran. Berkenaan dengan imbangan pembayaran, sebenarnya dia terdiri daripada beberapa subtopik yang kecil. Yang pertama itu kita cuba tengok tarifan imbangan pembayaran. Ya, kita kena bagi tahu definisi imbangan pembayaran. Dan imbangan pembayaran ini sebenarnya dia merupakan penyata kewangan yang mencatat urus niaga dan juga aliran modal. Ada dua perkara ya, saya ulang. Yang mencatat urus niaga dan aliran modal antara sesebuah negara dengan negara lain dalam tempoh 1 tahun. Itu adalah definisi bagi imbangan pembayaran. Okey, yang seterusnya kita cuba tengok jenis akaun imbangan pembayaran. Jadi pelajar kena ingat dekat sini ada 3 akaun utama di bawah imbangan pembayaran. Antara dia, yang pertama itu adalah akaun semasa, diikuti dengan akaun modal dan kewangan, dan yang ketiga itu adalah akaun imbangan keseluruhan. Okey, sekarang kita cuba tengok akaun semasa. Untuk akaun semasa ini, sebenarnya dia adalah terdiri daripada akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan prima dan akaun pendapatan sekunder. Okey, ada 4 ini ya, saya ulang. Akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan prima dan akaun pendapatan sekunder. Untuk akaun barangan ini, memang kita fokus pasal ekspor dengan import, tapi untuk barang nampak sahaja. Tapi pelajar kena ingat, kita sentiasa guna ekspor tolak import untuk dapat maklumat bagi akaun barangan. Berkenaan dengan akaun perkhidmatan pula, ada 4 je. Antaranya adalah pengangkutan, perjalanan, urus niaga kerajaan dan yang terakhir itu adalah perkhidmatan lain. Saya ulang, pengangkutan, perjalanan, urus niaga kerajaan dan lagi satu adalah perkhidmatan lain. Untuk akaun pendapatan prima pula, dia terdiri daripada 2 sahaja, iaitu pendapatan pelaburan dan pampasan pekerja. Saya ulang, pendapatan pelaburan dan pampasan pekerja. Bagi akaun pendapatan sekunder pula, itu sebenarnya adalah berkaitan dengan bayaran pintahannya, di mana dia adalah terdiri daripada pintaan kerajaan dan lagi satu adalah pintahan swasta. Okey, jadi itu adalah di bawah akaun pendapatan sekunder. Okey, jadi selesailah bagi akaun semasa ini. Bagi akaun modal dan kewangan, dia terdiri daripada 2 akaun yang utama. Yang pertama itu adalah akaun modal. Dan yang kedua itu adalah berkaitan dengan akaun kewangan. Untuk akaun modal, pecah kepada 2 ada 2 komponen. Yang pertama itu adalah pintahan modal dan yang kedua itu adalah aset, bukan kewangan, bukan pengeluaran. Saya ulang. Okey, yang pertama itu adalah pintahan modal dan lagi satu aset, bukan kewangan, bukan pengeluaran. Okey, bagi akaun kewangan pula, okey, dia adalah terdiri daripada pelaburan-pelaburan tertentu. Misalnya, yang pertama itu adalah pelaburan langsung, diikuti dengan pelaburan portfolio. Okey, kemudian sambung dengan derivatif kewangan dan yang akhir itu adalah pelaburan lain. Saya ulang, pelaburan langsung, pelaburan portfolio, derivatif kewangan dan pelaburan lain.
Okey, jadi itu adalah di bawah akaun modal dan kewangan. Okey, kita sambung untuk akaun yang ketiga ini adalah akaun imbangan keseluruhan. Kalau kita nak dapatkan akaun imbangan keseluruhan ini, sebenarnya kita akan guna akaun semasa, kita tambah dengan akaun modal dan kewangan, dan lagi satu item yang kita kena masukkan. Ya, berkenaan dengan kesilapan dan ketinggalan. Okey, jadi itu adalah akaun imbangan keseluruhan lah. Okey, ada tambahan sikit. Selepas kita dapati bahawa akaun imbangan keseluruhan ini sama ada mencatat lebihan ke ataupun kurangan ke, yang seterusnya kita akan kaji dari aspek asset reserve. Okey, pelajar kena ingat reserve dekat sini merujuk simpanan lah. Kalau katakan sekarang kita dapati imbangan dia adalah mencatat lebihan, aset reserve dia akan bertambah. Tetapi simbol yang digunakan adalah negatif. Okey, itu adalah merujuk dia bertambah ya. Kalau katakan imbangan keseluruhan yang dicatat itu adalah mencatat defisit. Kalau defisit bermaksud aset reserve berkurang. Tetapi aset reserve yang berkurang itu adalah ditunjukkan melalui tanda positif. Okey, jadi itu adalah keseluruhan bagi jenis akaun imbangan pembayaran. Okey, kita sambung yang seterusnya iaitu langkah baiki imbangan barangan dan perkhidmatan. Bermaksud dekat sini kita fokus dua ya, kita ada akaun barangan dan kita juga ada akaun perkhidmatan. Okey, kita cuba tengok. Yang pertama itu, naikkan ekspor, kurangkan import barangan. Kalau barangan bermaksud barang nampak kan? Ini adalah berkenaan dengan akaun barangan. Jadi pelajar ingat ya, kita perlu naikkan ekspor, turunkan import supaya kita dapat membaiki defisit yang wujud dalam imbangan. Okey, so sekarang kita cuba tengok apakah langkah-langkah yang boleh naikkan ekspor ataupun kurangkan import. Ya, yang pertama itu dengan melalui subsidi ekspor. Kan tadi Miss kata, kalau kerajaan memberi subsidi ekspor, memberi subsidi kan, kos pengeluaran dapat dikurangkan. Kalau kos pengeluaran dapat dikurangkan, nanti harga ekspor akan jatuh dan akhirnya kuantiti ekspor itu akan ditingkatkan. Okey, sambung dengan cukai import. Kalau katakan kerajaan kenakan cukai import, kan tadi Miss sudah beritahu bahawa dekat sini cukai yang dikenakan terhadap barang import itu dia sebenarnya adalah tarif. Jadi ini sebenarnya merujuk tarif dikenakan. Apabila kerajaan kenakan tarif iaitu cukai terhadap barang import, nanti dia akan menyebabkan harga import jadi lebih mahal kan? Kalau lebih mahal itu, okey, bermaksud nanti dari segi kuantiti import itu akan jatuh. Inilah dia. Okey, kita sambung. Devaluasi. Apa itu sebenarnya devaluasi? Okey, ingat ya, kalau sebut pasal devaluasi, dia sebenarnya adalah merujuk kepada tindakan kerajaan yang menurunkan ataupun merendahkan ringgit Malaysia. Maksudnya RM jatuh. Okey, cuba tengok kalau devaluasi dilaksanakan, kan tadi Miss kata RM turun kan? Kalau RM turun, kalau kita kaji dari segi ekspor negara kita, RM turun, harga ekspor ya turun. Kalau harga ekspor turun, kuantiti ekspor ya meningkat. Tengok ekspor meningkat. Okey, begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Kalau dekat sini saya kata RM turun, kalau katakan saya bandingkan dengan mata wang asing, pada masa itu Singapore dollar akan naik kalau RM turun kan. Okey, so katakan sekarang Malaysia membeli barang dari Singapura. Harga import macam mana? Ya, harga import meningkat sebab Singapore dollar naik kan. Harga import yang meningkat ini merujukkan harga sesuatu barang sudah jadi mahal. Jadi dari segi kuantiti dia turun. Ya. Jadi kuantiti import turun. Ya, kita nampak import dia sudah turun dah. Okey, jadi itu adalah langkah yang berkenaan dengan devaluasi. Dan yang terakhir itu adalah kawalan pertukaran asing. Kalau katakan kawalan pertukaran asing ini sebenarnya dia adalah berkaitan dengan bahagian ini. Tadi baru kita belajar punya.
Kan bukan tarif. Tadi kita kata dia sebenarnya terdiri daripada salah satu adalah kawaran pertukaran asing. Di mana kita kata Bank Pusat, dia kurangkan penjualan mata wang asing. Dengan reti kata lain, pengimport, pengimport tempatannya, pengimport yang ingin mengimport barang dari Singapura, dia sekarang dia tak dapat mata wang asing. Maksudnya dia tidak mendapat Singapore dollar. Ataupun dia boleh dapat, tetapi cuma dapat sikit sahaja. Jadi menyebabkan kuantiti import dia akan jatuh. Sekali lagi, import sudah turun. Okey, jadi ini adalah antara langkah lah yang kita kaitkan dengan bangan akaun barangan. Selain daripada akaun barangan, kita sebenarnya juga ada akaun perkhidmatan. Okey, berkenaan dengan akaun perkhidmatannya, jadi sekarang kita nak memperbagi imbangan akaun perkhidmatan. Kan tadi, masa Miss cerita pasal akaun semasa, saya sudah beritahu, akaun perkhidmatan itu ada 4 komponen kan? Iaitu pengangkutan, perjalanan, urusnya kekerajaan dan perkhidmatan lain. Jadi sekarang nanti kita cuba kaitkan langkah-langkah yang dicadangkan dekat sini, dia mesti ada kaitan dengan komponen-komponen tersebut. Okey, kita cuba tengok langkah yang pertama ya. Galakan pelancongan dalam negara. Okey, bermaksud yang ini adalah menggalakkan pelancong asing yang datang ke negara kita. Apabila pelancong asing masuk ataupun kita kata melancong di negara kita, duit kita bertambah kan sebab wang mengalir masuk. Penerimaan kita sudah bertambah dah. Okey, jadi itu sebenarnya boleh membaiki defisit yang wujud dalam akaun perkhidmatan, dan akaun perkhidmatan yang kita akan kaitkan yang ini adalah berkenaan dengan perjalanan. Saya ulang, perjalanan. Okey, sebab perjalanan ini sebenarnya adalah berkenaan dengan pelancongan. Okey, kita sambung yang seterusnya. Yang kedua itu, luaskan perkhidmatan tambang dan insurans. Okey, untuk maklumat pelajar, kalau berkaitan dengan perkhidmatan tambang dan insurans itu sebenarnya adalah berkenaan dengan komponen pengangkutan. Okey, jadi kalau kita luaskan jenis perkhidmatan tersebut, nanti dari segi penerimaan kita akan bertambah kan? Kalau bertambah, bermaksudnya nanti kita juga dapat baiki defisit yang wujud dalam akaun perkhidmatan. Okey, yang terakhir itu adalah baiki perkhidmatan lain. Okey, kan tadi Miss ada sebut komponen yang terakhir itu berkenaan dengan perkhidmatan lain kan? Okey, jadi itu adalah keseluruhan lah. Okey, bagi langkah untuk baiki akaun barangan, yang ini, dan juga akaun perkhidmatan. Okay, jadi selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan subtopik 7.2 iaitu imbangan pembayaran. Okey, sekarang kita sambung dengan subtopik yang terakhir iaitu 7.3 kadar pertukaran asing. Okey, berkenaan dengan subtopik tersebut, ada beberapa subtopik kecil yang wujudnya. Kita cuba tengok. Kadar pertukaran asing. Yang pertama itu kita akan fokus pasal tarif. Kadar pertukaran asing. Kita kena bagi definisinya. Apa itu sebenarnya kadar pertukaran asing? Ia sebenarnya merujuk mata wang sesebuah negara yang disebut ataupun dinyatakan dalam mata wang negara lain. Contoh, mata wang sesebuah negara, ringgit Malaysia lah, negara kita, yang dinyatakan dalam mata wang negara asing. Contohnya Singapore dollar. Bermaksud sekarang yang kita nampak ada mata wang ringgit Malaysia dengan mata wang dolar Singapura. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan kadar pertukaran asing. Okey, yang seterusnya, yang kedua, permintaan dan penawaran mata wang asing. Okey, kalau pelajar nampak perkataan mata wang asing itu, contohnya mata wang asing yang kita fokuskan Singapore dollar. Kenapa wujudnya permintaan Singapore dollar dan kenapa wujudnya penawaran Singapore dollar? Okey, kita cuba tengok permintaan Singapore dollar. Siapa yang nak minta Singapore dollar? Warga negara Malaysia. Contoh, kita sebagai Malaysian kan? Kenapanya anda minta dolar Singapura? Mungkin anda kata, Miss, saya nak melancong ke Singapura kan?
Okey, jadi yang pertama itu kita boleh nampak permintaan mata wang asingnya melancong ke negara asing. Cuba negara asing dekat sini saya fokuskan Singapura. Okey, ataupun kita nak beli barang yang dikeluarkan dari Singapura. Okey, jadi import. Kalau katakan kita nak import sesuatu barang dari negara asing, itu juga berlakunya permintaan mata wang asing. Sebab kalau kita beli barang dari Singapura, kita mesti bayar Singapore dollar. Jadi, anda sebagai Malaysian, anda mempunyai Singapore dollar ke? Ya, tak ada. Kalau tak ada itu, bermaksud kita akan minta mata wang asing. Cuma dekat sini, Miss nak tekankan sikit apabila berlakunya permintaan mata wang asing, bermaksud pada masa yang sama juga berlakunya penawaran mata wang tempatan. Bermaksud DD, Singapore dollar, SS, ringgit Malaysia. Okey, kita sambung dengan poin yang seterusnya. Membuat pelaburan langsung ke negara asing. Bermaksud pelabur Malaysia, sekarang dia ingin ke Singapura untuk membuat pelaburan. Okey, dan pelabur yang dekat sini adalah merujuk pelaburan langsung. Okey, ini dia ada kaitan dengan imbangan pembayaran yang tadi kita bincang punya. Kan di bawah akaun modal dan kewangan, punya akaun kewangan itu, dia punya pelaburan, kan ada 4 kan? Yang pertama, pelaburan langsung. Diikuti dengan pelaburan portfolio, derivatif kewangan dan juga pelaburan lain kan? Jadi pelaburan langsung dekat sini adalah pelaburan yang bersifat jangka panjang. Misalnya, pelabur Malaysia membuka kilang di negara berkaitan. Okey, jadi menyebabkan kita akan mintalah mata wang asing bagi negara tersebut. Okey, yang seterusnya, membeli aset kewangan negara asing. Contohnya, beli bond ataupun saham. Okey, untuk maklumat pelajar yang berkaitan dengan pembelian bond dan saham ini, juga sama, kita boleh kaitkan dengan akaun modal dan kewangan punya akaun kewangan di bawah imbangan pembayaran kan? Okey, kan tadi Miss ada sebut, selain daripada pelaburan langsung, kita juga ada pelaburan portfolio. Yang pembelian aset kewangan ini sebenarnya adalah berkenaan dengan pelaburan portfolio. Okey, jadi sekarang beli aset kewangan negara asing. Bermaksud bond tersebut adalah diisukan ataupun diterbitkan oleh negara asing. Kita sebagai Malaysian, kita nak beli bond tersebut kan? Bermaksud anda perlu minta mata wang asing. Contoh Singapore dollar. Okey, itulah berkaitan dengan pembelian aset kewangan. Dan kemudian yang terakhir itu adalah jangkaan kejatuhan nilai mata wang tempatan. Bermaksud sekarang, kita jangkakan RM akan turun. Kan tadi Miss kata, kalau RM turun, bermaksud Singapore dollar akan naik kan? Kalau sekarang kita jangkakan Singapore dollar adalah meningkat, mestilah kita minta mata wang asing. Kita akan beli sekarang. Jadi itu adalah antara penentu-penentu lah ataupun faktor-faktor yang menyebabkan permintaan mata wang asing berlaku. Okey, kita sambung dengan penawaran mata wang asing. Ingat, mata wang asing, mata wang negara lain misalnya Singapore dollar. Siapa yang ada Singapore dollar? Ya, mestilah Singaporean kan? Okey, bermaksud sekarang Singaporean dia tawarkan Singapore dollar dan tujuannya dia nak minta ringgit Malaysia. Okey, kita cuba tengok. Penduduk asing beli barang tempatan. Bermaksud sekarang barang tempatan dekat sini merujuk barang yang dikeluarkan di negara Malaysia. Jadi penduduk asing dekat sini merujuk Singaporean. Singaporean ingin membeli barang yang dikeluarkan di negara Malaysia. Singaporean sebenarnya nak import barang dari Malaysia. Kalau dia nak import barang, Singapura beli barang dari Malaysia kan? Singapura kena bayar kepada Malaysia. Jadi pembayaran dia perlu dilakukan dalam ringgit Malaysia. Itulah sebab kenapa tadi Miss kata dia akan minta ringgit Malaysia. Kalau dia nak minta ringgit Malaysia, bermaksud dia kena tawarkan Singapore dollar. Itulah maksud dia. Okey, kita sambung yang seterusnya.
Kemasukan pelancong asing ke dalam negara, bermaksud sekarang Singaporean ingin melancong, dan melancong di Malaysia. Bermaksud dia akan membuat perbelanjaan di Malaysia kan? Jadi dia akan minta ringgit Malaysia. Dengan reti kata lain, dia akan tawarkan Singapore dollar. Okey, kita sambung yang poin yang ketiga ini. Kemasukan pelaburan asing ke dalam negara. Bermaksud ada pelabur-pelabur asing yang ingin melabur di dalam negara kita. Kalau pelabur ini datang ke negara kita, dia mesti minta ringgit Malaysia. Jadi dia akan tawarkan mata wang asing. Okey, sambung dengan penentu yang seterusnya, iaitu pembelian aset kewangan oleh negara asing. Untuk maklumat pelajar, aset kewangan ini sebenarnya juga sama seperti tadi yang berkaitan dengan bond dan saham. Tetapi bond dan saham ini sekarang adalah diterbitkan di Malaysia punya. Apa yang kita dapati sekarang, ada penduduk negara asing ini, dia ingin membeli aset kewangan yang diterbitkan di Malaysia punya kan. Bermaksud dia akan minta ringgit Malaysia. Kalau dia minta ringgit Malaysia, dia perlu tawarkan mata wang asing. Okey, bagi poin yang terakhir itu berkenaan dengan jangkaan kenaikan nilai mata wang tempatan. Okey, penentu ini sebenarnya menyatakan bahawa pada masa depan RM akan meningkat. Jadi sekarang penduduk negara asing ini, kalau dia jangkakan ringgit Malaysia akan naik, dia mestilah beli ringgit Malaysia kan? Apabila dia nak beli ringgit Malaysia itu, bermaksud berlakunya permintaan RM. Kalau dia nak minta RM, dia kena tawarkan mata wang asing. Okey, jadi itu adalah antara penentu-penentu bagi penawaran mata wang asing. Okey, kita sambung untuk yang seterusnya. Yang ketiga, iaitu berkaitan dengan penentuan kadar pertukaran asing. Untuk maklumat pelajar, kalau berkaitan dengan penentuan kadar pertukaran asing ini, kita pecah kepada dua sahaja. Okey, yang pertama itu adalah berkaitan dengan sistem boleh ubah, yang juga dikenali sebagai fleksibel ataupun secara pasarannya di mana pasaran tersebut adalah pasaran bebas. Okey, dan lagi satu adalah sistem kadar pertukaran tetap, di mana kita kata wujudnya campur tangan kerajaan. Okey, sekarang kita cuba fokus yang berkaitan dengan sistem boleh ubah dulu. Untuk maklumat pelajar, definisi bagi kadar pertukaran sistem boleh ubah ini sebenarnya dia adalah ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata wang asing di pasaran mata wang asing. Maksudnya dia akan berubah-ubah sendiri. Okey, itu adalah sistem boleh ubah. Tetapi bagi kadar pertukaran tetap pula, yang ini pula adalah ditentukan ataupun kita kata wujudnya campur tangan kerajaan. Di mana kerajaan nak tetapkan satu kadar pertukaran sama ada lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada keseimbangan kadar pertukaran asing tu. Okey, untuk maklumat pelajar kalau katakan sekarang kita tengah kaji berkenaan dengan sistem boleh ubah kan. Kalau katakan RM meningkat itu, kita akan guna RM mengalami naik nilai. Saya ulang, RM mengalami naik nilai. Tetapi kalau katakan keadaan yang sebaliknya berlaku, di mana kita dapati bahawa RM turun kan, itu akan jadi RM mengalami susut nilai. Saya ulang, RM mengalami susut nilai. Okey, itu adalah di bawah sistem boleh ubah. Bagi kadar pertukaran tetap pula, katakan RM meningkat. Kalau RM meningkat itu, kita akan kenali dia RM mengalami terlebih nilai. Saya ulang, RM mengalami terlebih nilai. Okey, untuk keadaan yang sebaliknya, apabila kita dapati bahawa RM turun dan RM turun itu, kita akan kenali dia sebagai RM mengalami terkurang nilai. Saya ulang, RM mengalami terkurang nilai. Jadi ingat, terlebih ataupun terkurang nilai ini adalah di bawah sistem kadar pertukaran tetap. Okey, dan seterusnya kita akan sambung dengan subtopik kecil yang terakhirnya, iaitu kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap ekspor
import dan juga imbangan dagangan. Okey, dekat sini Miss perlu bagi satu situasi ya. Katakan sekarang RM meningkat. Okey, kita banding dengan Singapura. Kalau RM meningkat, bermaksud Singapura dolar turun. Kan subtopik kecil ini, dia nak fokus pasal ekspor kan? Jadi sekarang anda cuba fikir ekspor. Negara siapa yang ekspor? Malaysia yang ekspor. Kalau Malaysia yang ekspor, bermaksudnya Malaysia yang jual barang, okey, kepada Singapura. Okey, disebabkan tadi saya sudah kata RM meningkat kan? Jadi, harga ekspor itu kita akan rujuk kepada RM. Sebab barang yang ekspor itu adalah barang yang dihasilkan di Malaysia. Dengan reti kata lain, harga ekspor naik. Kalau harga ekspor naik, kuantiti ekspor ya turun. Okey, dan sekarang kita nak tengok dari aspek import pula. Kan tadi saya kata RM naik, Singapura dolar turun kan? Singapura dolar turun. Sekarang kita nak tengok import. Negara Malaysia import barang dari Singapura. Kalau kita import barang, cuba tengok barang itu diperbuat di mana? Ya, di Singapura kan? Jadi sekarang kita nak kaji pasal harga import itu, kita akan rujuk kepada Singapura dollar. Singapura dollar sudah turun kan? Bermaksud harga import sudah jatuh. Dan apabila harga import jatuh, itu merujukkan bahawa import akan meningkat. Okey, sekarang kita sudah kaji pasal ekspor, kita juga telah kaji pasal import dan yang terakhir itu kita akan kaitkan dengan imbangan dagangan ataupun imbangan perdagangan. Sebagai peringatan, imbangan dagangan ini kita akan kaji hubungan antara ekspor dan import ya. Kan tadi kita dapati bahawa import adalah melebihi ekspor kan? Okey, daripada situasi yang Miss bagi itu. Dengan reti kata lain, kita bayar lagi banyak daripada yang kita terima kan? Jadi dia akan menyebabkan imbangan perdagangan dekat sini akan bertambah buruk akibat pembayaran lebih banyak. Maka kita pun selesai untuk kaji berkaitan dengan ekspor, import dan juga imbangan perdagangan. Memang tiga item ini adalah berkait antara satu sama lain. Okey, dengan demikian selesailah subtopik yang berkaitan dengan 7.3 kadar pertukaran asing. Okey, agar berharap ulang kaji yang sedemikian sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk mengulang kaji semula bagi bab 7 iaitu ekonomi antarabangsa. Sebagai tanda penghargaan, jangan lupa subscribe channel Miss-nya, like serta sharekan video PDPC ini kepada rakan-rakan anda. Okey, dan terima kasih atas sokongan anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.